أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda dan para tabi'in, para salafus salih dan semua muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan inayah yang dapat kita diberikan kekuatan insya-Allah untuk meneruskan lagi sesi pengisian online yang telah pun saya sekian lama lah terhenti. InsyaAllah doakanlah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk saya bangkit kembali, untuk saya boleh isilah ruang-ruang ini insyaAllah. Dan kita semua sedia maklum, tuan-tuan semua sedia maklum, kita sekarang berada di zaman wabak, zaman Allah uji kita dengan macam-macam ujian. Kita melihat surau-surau hari ini dah pun lengang dan sunyi, walaupun dibenarkan hadir ke surau dengan penjarakan, dengan kadar yang minima, malangnya kita lihat ada juga surau yang masih kosong. Benarkan 12 orang, tapi yang hadir hanya 7-8 orang pun ada. Inilah cabaran akhir zaman yang menyebabkan ketakutan yang dahsyat kita hari ini. Jadi kita harap mudah-mudahan kesempatan waktu yang ada dapat kita memberi sedikit masalah sedikit. Saya tahu kita semua hari ini zaman masih pegang handset, pegang phone, smartphone. Cuma kadang-kadang adakah kita mendengar kebaikan ataupun tidak. Dan suka saya nak meneruskanlah, ambil peluang pada malam ni meneruskan lagi pengajian-pengajian yang telah pun terhenti sekian lama. Kita sedia tahu, saya pernah minta sahabat-sahabat kita buat online. Dia kata apa? Dia kata mana ada orang tengok, mana ada orang minat. Yelah, memanglah ilmu ni orang tak minat. Orang minat apa? Movie. Orang minat movie, orang minat reaction, orang minat benda-benda yang fiction. Ya, memang benda kuliah ni jarang orang minat. Ala kulli hal, insyaAllah, ala kulli hal, kita harap mudah-mudahan dengan sedikit usaha yang kita buat ni, bukan Tuhan tanya kita orang minat tak, tapi yang penting kita nak mudah-mudahan apa yang kita buat ni satu amal-amal soleh yang kita dapat tinggalkan insyaAllah. Ad-dal al-khair kafa'ilih. Tunjuk kepada kebaikan umpama orang yang yang buat. Tunjuk je, kita khabar, kita kongsi kebaikan. Mudah-mudahan kita kongsi ni orang boleh amal dan dapat manfaat kita bersama insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dalam waktu yang singkat pada malam ni saya nak kongsi satu kitab lah, meneruskan kuliah saya di surau anjuran Yayasan Islam, anjuran Maidam, di surau pada air sekali Jumaat, dan juga di surau Tokeng hari Sabtu. Jadi insyaAllah kita akan buat cara live, dan insyaAllah saya akan cuba post dalam page surau insyaAllah. Mudah-mudahan sebagai satu kita harap sebagai satu amalan jariah insyaAllah. Al-ilmu yuntafa'u bih. Kita tahu, kita semua sedia maklum bahawasanya 3 amalan yang mana kalau anak Adam buat, hak ni akan memberi manfaat dia. Yang pertama apa dia? Sedekah jariah. Yang kedua, anak yang soleh, yang terdidik dia doakan kita, dia buat amal soleh, hasil kita tarbiyah dia boleh amal, dia doa kita, itu satu saham besar. Sedekah kita selama ni, sedekah kita buat telaga, dirikan telaga, kita buat telaga yang air minum, kita beri orang makan, kita sediakan sedekah jariah. Jariah ni maksudnya sentiasa benda tu berjalan pahala dia. Buat telaga yang orang duk canang di luar negara dah. Di Malaysia telaga ni tak laku. Kalau luar negara ni, bayangkan tuan-tuan, air, nak dapatkan air sangat-sangat susah. Ada NGO kita pergi sana buat telaga yang mana kos dia ribuan ringgit, orang sumbang, orang sedekah.
yang akhirnya orang boleh minum, dapat pahala kita. Ni besar pahala ni. Tak? Ini kena wakaf. Itu di antara Nabi sebut. Dan yang ketiga, au ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang kita kongsi orang manfaat. Jadi saya harap mudah-mudahan perkongsian yang saya sebut hari ini, walaupun ringkas, walaupun padat, kalau orang beramal dapat kita, insya-Allah. Itulah kita medium hari ini. Dulu ulama dulu dia karang kitab. Dia karang kitab, hasil kitab-kitab yang banyak tu, macam Imam Nawawi, Imam Ghazali, dan banyak ulama dulu karang kitab. Akhirnya kitab-kitab yang ditinggalkan itu sebagai khazanah umat Islam. Ini zaman lah ni, zaman YouTube, zaman YouTuber, zaman Facebook. Orang hari ni malas nak baca kitab. Orang tengok dapat ilmu. Jadi mudah-mudahan kita zaman canggih ni, kita kongsi benda baik, kebaikan ni, mudah-mudahan orang beramal dapat pahala, insya-Allah. Betul tak? Betul tak, Ifah? Masuk sorry. Okey. Baik, kita bagi dah kitab ni. Baik, saya nak kongsi kitab ni, kitab Kabair. Kitab Kabair di antara kitab-kitab yang sangat menarik lah, tuan-tuan. Kerana kita mungkin akhir zaman saya melihat betapa umat Islam hari ni terlalu tak takut dosa, tuan-tuan. Bayangkanlah kita hari ni berdepan dengan media sosial yang dahsyat. Orang hari ni boleh caci, maki, kutuk, cela macam-macam di Facebook, seolah-olah tidak ada agama, seolah-olah tidak ada iman, tuan-tuan. Bayangkan, kita nak hari ni kita baca kitab ni, mudah-mudahan bila baca tentang dosa-dosa besar ni, dosa mengumpat, dosa mencela, dosa segala macam dosa ni, kita dapat takut dengan Tuhan. Inilah pentingnya. Jadi saya nak baca kitab ni, walaupun tak sempat baca banyak pun malam ni, kita nak tengok mukadimah sikit lah. Mukadimah pengarang ni siapa dia, dan kita harap mudah-mudahan dengan kita mengetahui, mengenali pengarang kitab ini, kita dapat tahulah sedikit bahawasanya beliau sangat alim, orang yang hebat. Imam Mu'arrikh Islam, Imam Hafiz Syamsuddin Az-Zahabi. Jadi kitab ini telah ditahqiq oleh Said tahqiq Tabah Al-Ghazali. Saya beli lama lah kitab ni. Lama lah kitab ni. Said Al-Tahqiq Said Arabi. Tahun bila beli, wallah lama dah. Cetakan dia tahun 1995. Baik. Secara mukadimahnya pada malam ni, kita tak mahu ambil banyak masa. Jadi kita harap mudah-mudahan dapat istiqamah kita baca kitab ni, yang walaupun banyak. Kitab mukadimah kita, sebagai mukadimah kita ni, kitab Al-Kabair. Makna apa kabair? Kabair jamak kepada kabir. Kabir mana besar. Kalau kataan bahasa Arab ni, kabbara lain pula, kabir lain pula, kabbara maknanya takbir, kabbara membesarkan. Kalau kabirun jadi sifat besar, jamak dia kabair, besar-besar, maknanya kita buat benda-benda yang besar. Kabir, kabair, kabir besar, kabir isim, nak khabar tentang sifat besarnya. Kalau kabiratun dia ada muannas, kalau kabirun muzakkar. Ini dari segi bahasa Arab, min haisul lughah, min haisul lughawi. Baik, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab mungkin tak tahulah, min haisul lughah, mufrad, mufrad, musanna, jamak, itu semua tu mungkin tahulah. Kabiratun lil muannas, kabirun muzakkar, lelaki. Baik, jadi kitab ni diletakkan nama Kitabul Kabair, kitab yang mengumpulkan dosa-dosa besar. Kenapa ni? Sejak zaman dulu dah ada ke orang buat? Memang ada. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni, kalau kita tak khabar benda dosa besar, kita bimbang orang jadi jahil, orang kau buat. Imam Az-Zahabi sengaja mengumpulkan segala macam perihal-perihal maksiat, perihal-perihal dosa-dosa besar dalam kitab ni. Mudah-mudahan kita tahu, kita nak hindarkan diri kita, tak mau buat. Ni besarnya jasa beliau, hinggakan dikumpulkan hadis-hadis, cerita-cerita berkenaan dengan dosa-dosa besar ni.
agar kita dapat tahu, kita dapat elok buat. Okey. Baik. Jadi kita nak tengoklah sedikit apa nama biodata beliau yang disebut Imam Az-Zahabi ni. Az-Zahabi ni siapa beliau ni? Baik. Jadi kita lihatlah sikit apakah terjemah beliau ni. Baik. Kita tengok sedikit sebagai satu, nak kenal kitab kena kenal dulu tokoh. Tak kena tokoh ni kita rasa tak sedar. Biar kita kenal dia ni bila dia lahir. Dia lahir tahun, tengok kitab ni tadi. Asal di mana ni? Baik, dia asal daripada, dia lahir di sebuah perkampungan Kafr Batna, Ghutah, Dimashq. Dia asal orang Damsyik. Hari ni Damsyik Syria lah. Syria. Okey, nisbah dia, nama sebenarnya ialah Imam Hafiz. Orang yang hafiz. Makna hafiz ni mana apa? Gelaran hafiz ni orang yang hafiz, yang hafal banyak hadis, orang yang hafal Quran. Ni imam ni bukan barang-barang. Maknanya Quran dia hafal. Hafiz ni ada juga istilah ni, maksudnya untuk orang yang hafal hadis sekian-sekian. Gelaran hafiz ni bukan barang-barang orang dia bagi. Orang yang hafal hadis sekian-sekian ribu dapat gelaran Al-Hafiz. Macam guru saya di Iskandaria, dia panggil Al-Muhaddis Mufid. Dia hafal 70,000 hadis, dapat gelaran Al-Muhaddis Mufid. Kalau Al-Hafiz ni orang yang hafal bukan ribuan, bahkan puluhan ribu hadis. Ni kita Quran pun payah nak hafal, tapi ulama ni dapat gelaran Al-Hafiz, mana dia hafal Quran dan juga hafal hadis hari Nabi berserta dengan riwayat hadis, perawi hadis. Kita matan pun tak ingat, tuan-tuan. Dan dia ni mu'arrikhul Islam Syamsuddin. Selain dia hafiz, dia juga pengkaji, ahli sejarah. Orang yang tahu sejarah. Ni hebat Imam Az-Zahabi ni. Nama dia ialah, sampai orang gelar mu'arrikh Islam, pakar sejarah Islam. Ini Imam Az-Zahabi ni. Nama dia apa? Nama dia Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Turkamani, bukan Turki, Turkamani Al-Fariqi Al-Syafi'i Al-Dimashqi. Dia bermazhab Syafi'i. Itu Fariqi tu semua nisbah tu, nisbah dia. Mazhab Syafi'i Dimashqi. Kita ni lahir kat Kelantan, Kelantani, asal Terengganu, contoh ya. Kemudian dia ni orang Dimashq. Hari ni Dimashq ibu negara kepada Syria yang hancur lebur ni. Asy-Syahir bil-Zahabi. Terkenal dengan Imam Zahabi. Sebab Imam Zahabi ni terkenal. Sebab apa? Wallahu alam. Nanti kalau jumpa di Kabul ni kita tahu. Orang Kabul Imam Zahabi. Imam Zahabi. Siapa? Kitab ni Lil-Zahabi. Sebut Zahab ni makna apa? Zahab ni maknanya emas. Zahabun. Kalau zahaba artinya pergi. Kalau kita buat az-zahab, bunyi apa? Azan insyaAllah. Kita nak cakap sekejap dah azan insyaAllah. Tapi maknanya tak apalah, saya akan cuba habiskan sedikit lagi. Mudah-mudahan dapat kita sambung esok dan sebagainya. Okey, sikit lagi ya. Baik, Imam Zahabi ini lahir di asal di kampung Kafr Batna min Ghutah, Dimashq, sana tahun 673 Hijrah bersamaan 1274 Masih. Dia usrah daripada keluarga Turkmaniyah. Atrak ni mungkin Turki juga asal dia keluarga Turki kot. Wallahu alam. Baik. Tantahi nasab dia, keturunan dia juga daripada Bani Tamim. Masya-Allah. Sebut Bani Tamim ni orang hebat lah. Keturunan yang mulia lah. Wa kanat taskunu fi Madinah miya fariqain min ashhur diyar Bakr. Ni asal dia. Dia tinggal di sebuah perkampungan ni. Baik. Kemudian kelahiran dia, sejak kecil Imam Zahabi ni, nasya'a Zahabi fi usrah mutadayinah. Maknanya sejak kecil dia ni
dibesarkan dalam keluarga yang beragama, mutadayinah, keluarga yang beragama. Maknanya mak ayah dia orang soleh, orang alim, belajar agama sejak kecil, hafal Quran sebagainya. Hinggalah dia ni sejak kecil ni dia bertalaqi ilmu dengan para guru. Disebut ni munzu nu'umati azfari ala yadi syuyukh qaryatih. Sejak kecil lagi dia telah pun belajar ilmu. Sejak kecil. Maknanya orang yang belajar ilmu sejak kecil. Ulama syaba ala tawqi washtada audah. Hinggalah dia meningkat pemuda, meningkat remaja, dia telah pun mana? Rahala ila Syam. Dia telah pun merantau ke negeri Syam, pergi ke Syam, ke Mesir, wal Hijaz, fatalaqa al-ilm ala yadi ashhur syuyukhiha. Maka dia telah pun pergi sampai ke Mesir, sampai ke Saudi. Dulu orang panggil Hijaz, bumi Hijaz, bumi Saudi lah, di Arab Saudi tu. Hinggalah dia dapat bertalaqi dengan ilmu dengan beberapa orang guru-guru masyayikh yang banyak pada tu. Maka hasil daripada dia berguru di situ, maka dia memperoleh ilmu yang banyak, dan dia dah pun mengetahui, dapat mendalami ilmu qiraat pelbagai, wal hadis dan juga ilmu hadis, segala macam ilmu hasil daripada pengajian yang banyak di kalangan guru-guru di semua tempat. Tak cukup Mesir je, dia pergi ke Syam, pergi ke Saudi, mana mengata dia pergi zaman tu. Subhanallah. Ini hebatnya Imam Az-Zahabi yang kita nak baca kitab dia. Ini baru mukadimah sikit baru. Jadi sebagai mukadimah pada malam ni, cukup nak khabar yang kita dengar cerita dia sikit ni pun dah hebat dah. Kita rasa seronok, takjub, kagum lah nak ikut dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya harap mudah-mudahan dapat satu motivasi kita lah hari ni. Walaupun di era zaman PKP, pandemik sebagainya, tak menghalang kita cari ilmu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, walaupun perkongsian yang sedikit hari ni, dapat kita cuba amalkan bersama, insya-Allah. Jadi saya akan sambung lagi kemudian, insya-Allah. Sedikit ringkas pengenalan pengarang kitab ini. Mudah-mudahan dapat kita bacalah sedikit apakah yang nak dibawa, modus operandi yang nak dicerita dalam kitab ni, dapat kita ceritakan pada umum agar kita dapat ambil manfaat bersama, insya-Allah. Sekian, cukup untuk malam ni. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insya-Allah.